Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah, kita pada malam ni boleh hadirkan diri. Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada janji Allah, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kehidupan kita diberkati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan segala urusan kita. Kita dapat lakukan dengan tenang, kita dapat lakukan dengan mudah. Masya Allah, Nubli telah masuk. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh hadirkan diri. Masya Allah, tuan-tuan, malam ni tuan-tuan boleh hadirkan diri. Kita tunggu. Masya Allah, Ahmad Nurul Zaman, Dr. Ahmad Nurul Zaman, Izzat Isa, Maryam Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam. Muda, Masya Allah. Cikgu Rosna, Abdul Razak Abdul Manaf. Masya Allah, sudah masuk. Kita dah 18 orang dah. Masya Allah, 23. Masya Allah, yakin pada janji Allah SWT dan yakin kepada perintah Allah SWT. Malam ni kita berada di muka surat berapa? Bab bacaan dalam solat. Kita berada di muka surat berapa malam ni? 508 508 ya. Maimun Yunus, Muhammad Nazari Sahari, Pak Harun. Masya Allah. Kita Masya Allah, beritahu saya semit hadis pertama di dalam bab kitabus solat, bab bacaan dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada kepada bab bacaan, masih lagi dalam jilid kedua dalam kitabus solat, dan babnya ialah bab qiraati fi solat, iaitu bab bacaan Al-Quran di dalam solat. Iaitu hadis yang pertama, iaitu pada hadis yang ke-822-1, pentingnya membaca Al-Fatihah di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah wa ana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lil Muslim, liman lam yaqra' bi ummil Quran fa sa'ida. Sayyidina Utbah bin Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada solat bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim berbunyi, bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran dan seterusnya, iaitu tidak dikira solat. Okey, penerangan. Masalahnya qiraah di belakang imam. Ini apabila satu orang tadi dia menunaikan solat, iaitu menunaikan solat
dalam berjemaah. Dan sebelum ni kita dah jelaskan sedikit. Malam ni kita terperincikan, iaitu bila kita mengikuti jemaah, maka apa tanggungjawab imam dan apa tanggungjawab makmum, khususnya dalam bacaan Fatihah, khususnya dalam bacaan Quran di dalam solat. Jadi di sini satu perbahasannya iaitu qiraah di belakang imam. Ni bacaan qiraah di sini maksudnya ialah bacaan Fatihah lah dan bacaan-bacaan yang lain di belakang imam. Bagaimana? A'immah ikhtilaf. A'immah berikhtilaf lah mengenai adakah makmum, iaitu orang yang di belakang imam tadi, wajib membaca surah Fatihah di belakang imam ataupun tidak. Perbahasan ini agak rumit kerana melibatkan hukum wajib dan hukum makruh tahrimi. Ada sebahagian berpendapat, iaitu sebahagian menyatakan bahawa hukumnya adalah wajib. Dan satu lagi berpendapat hukumnya adalah makruh tahrim, haramlah baca Fatihah. Apabila menjadi imam atau solat perseorangan, maka tidak menjadi masalah kerana hukum membaca Fatihah bagi mereka adalah wajib. A'immah berselisih pendapat mengenai hukum pada makmum. Dalam mazhab Imam Hanafi berpendapat makruh tahrimi bagi makmum membaca Fatihah. Makmum tak boleh baca apa, makmum tak payah baca Fatihah pun. Kalau makmum baca makruh tahrimi. Makruh tahrimi maksud dia haram lah. Begitu. Makruh tahrimi di sini maksudnya ialah haram. Okey. Mazhab Maliki pula berpendapat tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Jika solat sirri maka mustahab. Maknanya untuk solat jirri, solat kuat tadi, tak wajib baca. Untuk solat kuat ialah tak wajib baca. Dan solat yang perlahan, untuk solat perlahan tadi wajib kita kena, untuk solat ni perlahan, maka wajib kita kena baca. Itu mengikut mazhab Malik lah. Itu dalam mengikut mazhab Imam Malik. Membaca Al-Fatihah jika solat sirri maka mustahab bagi makmum membaca Fatihah. Berbeza dengan solat jihri, maka hukumnya makruh. Kalau baca solat jihri hukum dia makruh. Sebab sirri ni perlahan, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Jadi tak perlulah baca. Dan makruh baca. Makruh tu makruh tanzih lah maksud dia. Makruh tahrimi itu dah haram. Pendapat Hanabilah sama dengan pendapat Maliki, tetapi sedikit berbeza, iaitu jika solat jihri dan makmum jauh daripada imam, sekiranya tidak mendengar bacaan imam, maka wajib baginya membaca. Mengikut mazhab Syafi'i berpendapat makmum wajib membaca Fatihah sama ada sirri, sembahyang zuhur dan asar, atau jihri, maghrib, isyak dan subuh, melainkan makmum tu masbuk. Imam akan menanggung bacaan. Masbuk pun pada rakaat yang dia masbuk aja. Rakaat seterusnya, misalnya dia masuk di rakaat pertama masbuk, dia tak perlu baca di rakaat pertama je. Rakaat kedua dia tak masbuk dah, dia dah muafiq dengan imam dah, maka dia kena baca dah. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat dia kena baca dah. Dia tak boleh tu cuma dia bila masbuk saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu dalil kita apa pada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaq alaih, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kaedah yang diguna pakai ialah an-nakirah tahta an-nafi yufidul umum. An-nakirah tahta an-nafi yufidul umum, yakni ism nakirah selepas huruf nafi memberi makna umum. La salata ni umum, mana tidak ada solat, umum lah. Maksudnya nakirah, solat tadi nakirah berada selepas huruf nafi la. Jadi hukum wajib membaca Fatihah adalah umum kepada imam mahupun makmum mahupun munfarid apabila
munfarid, apabila seorang itu sembahyang berseorangan. Jadi kita mengikut dari sudut tu, bukan kita lihat satu hadis tu saja, tapi kita mengikut, kita perbahasan dari sudut hukum lah. Iaitu solat tadi nakirah dia panggil la tu la nafi jins, dan solat itu nakirah yang berada di bawah kalimah nafi. Dan apabila nakirah berada di bawah kalimah nafi, maka dia menunjukkan umum. Apa maksudnya? Fatihah ni umum, kena baca oleh imam, kena baca oleh makmum, dan kena baca orang yang sembahyang. Jadi makmum dan imam tu, imam dan orang sembahyang berseorangan tu memang adalah, cuma yang jadi masalahnya ialah para makmum. Okey. Jawapan mazhab Syafi'i terhadap dalil yang dikemukakan oleh Hanafi, yakni pada ayat, yakni Hanafi kata tak perlu baca sebab dia memakai ayat ni, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu ma apa-apa yang mudah, apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran dalam sembahyang. Jadi ma pada ayat tersebut ditakhsiskan. Jadi kita kata, bagi Imam Abu Hanifah dia kata ma tu umum, baca hak mudah. Tak payah, maknanya baca yang mudah. Jadi kita kata, kenapa dia kata baca mudah? Maknanya Imam Hanafi kata tak apa, baca ayat mana pun tak apa, tak kisah, bukan selain daripada Fatihah. Jadi kita kata ma tadi telah kita khususkan dengan hadis ni. Kita khususkan la solat, tempat ma bacaan umum tu kita kata kena baca dengan surah Fatihah. Tidak ada solat melainkan dengan surah Fatihah. Itu juga dalam Mu'jam Al-Awsat, iaitu dalam Muttafaq Alaih pun juga kita menjadikan dalil. Okey, di situ. Dalam mazhab Hanafi, bacaan Fatihah tidak wajib dibaca oleh, tidak wajib dibaca ialah ayat Al-Quran. Bacaan Fatihah tidak wajib dibaca ialah Al-Quran sahaja. Jadi mengatakan farqra'u ma tayassara minal Quran, ayat ini bersifat umum kerana lafaz ma adalah umum. Jadi keumumannya bahawa makmum juga perlu membaca, tidak dikecualikan, tidak diistisnakan oleh ayat Al-Quran. Cuma wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibaca, kan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Jadi jawapan mazhab Hanafi terhadap dalil Syafi'i. Sepatutnya Hanafi kata pula tak boleh. Bila baca Quran kena jadi tak perlu baca ni bila orang baca Quran. Hadis ini khabar wahid, menyatakan khabar wahid tidak boleh menambah makna Al-Quran yang qat'i, yang yakini. Mazhab Syafi'i menjawab bahawa bukan menambah, bahkan mentaqyid, iaitu mengkhususkannya sahaja. Dan sememangnya hadis ini adalah tafsir kepada Al-Quran. Sama juga keumuman lafaz faqra'u. Dalil kedua mazhab Hanafi ialah al-imamu dhaminun. Dia kata tak perlu baca Fatihah sebab imam itu bertanggungjawab. Bahkan bacaan ditanggung oleh imam. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa susah untuk makmum mendengar bacaan imam jika dia membaca. Mazhab Syafi'i menjawab bahawa Nabi diam dan berhenti seketika selepas waladhdallin. Untuk apa makmum boleh membaca Fatihah ketika itu? Jawapan mazhab Syafi'i terhadap dalil kedua Hanafi ialah tanggungan imam itu pada tempat-tempat tertentu sahaja, bukan semua sekali. Tidak pada kesemua keadaan, yakni sewaktu makmum masbuk. Jadi tanggung tu ialah pada makmum yang lewat. Seorang itu akan mengambil tanggungjawab dhamanah ketika orang lain lemah dan tidak mampu. Kita maksud tanggungjawab tu bila orang tu tak boleh nak buat. Dan masbuk adalah orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan sempurna. Disebabkan berbeza sudut pandangan yang dilihat oleh kedua-dua mazhab, maka berbezalah hukumnya. Maka
berbezalah hukum dia. Hukum dia jadi berbeza juga. Tapi tak apalah, kita pakai mazhab kita, dia pakai mazhab dia. Jadi kita tidak menyalahkan satu sama lain. Kita tak salahkan satu sama lain. Kita pakai mazhab kita, dia pakai mazhab dia. Dan jangan kita menyalahkannya. Okey, hadis yang kedua, hadis 823 kurungan 2. Apabila seorang itu membaca Fatihah, ia dijawab oleh Allah. Ni pada cikgu yang bertanya sebelum ni, dia pun dah tengok dah 014 juga penerangannya. Dan di sinilah hadis yang saya bawa, yang macam mana apabila seorang tadi membaca Fatihah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab Fatihah yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun salasan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna nakunu wara al-imam, qala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Qala fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah subhanahu wa ta'ala, yani qasamtu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, wa iza qala ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, wa iza qala maliki yaumiddin, sebenarnya qala Allah ta'ala hamidani abdi, sebenarnya situ ada hamidani abdi, riwayat di situ tertinggal. Wa qala alhamdulillah ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi, wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi, wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Wa qala iza ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, rawahu Muslim. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Okey, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat tanpa membaca padanya ummul Quran, maka solatnya tidak sah. Baginda menyebut sebanyak 3 kali. Lalu ditanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Sayyidina Abu Hurairah berkata, hendaklah kamu membaca sekadar kamu sendiri dapat mendengarnya, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membahagikan solat itu kepada 2 di antaraku dan hambaku, untuk hamba-hambaku apa yang dia pohonkan. Apabila seorang itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, hambaku telah memuji daku, hamidani abdi, hambaku telah memuji daku. Di situ perkataan hamidani abdi tertinggal. Allah. Dan apabila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, hambaku telah memujaku. Dan dia membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan pada hari kiamat dan hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkan daku. Apabila dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan engkau sahaja kami memohon pertolongan. Allah SWT akan berfirman, ini untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku yang apa yang dia pohon. Hadza baini wa baina abdi,
hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan ini adalah untuk hambaku. Dan apabila dan apabila membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allah akan berfirman, ini adalah untuk hamba-Ku dan untuk apa yang dia pohonkan. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Inna nakuna wara'al imam. Maksud pertanyaan sahabat itu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ialah kami solat di belakang imam. Apakah perlu kami membaca Fatihah? Situasi tadi kami kan duduk belakang imam, jadi apa maksud dia? Apa perlu tak kami baca Fatihah? Hanaf pula dia mentakwilkan lain. Imam Abu Hanifah menimbulkan persoalan pada pertanyaan sahabat itu. Mereka berpendapat bahawa pertanyaan itu menunjukkan orang yang bertanya soalan sedemikian biasanya tidak membaca Fatihah. Kita kata ada dia soalan dia macam tu. Inna, sesungguhnya kami ni duduk belakang Pak Imam. Kami ni duduk belakang Pak Imam. So apa pendekatan dan pemahaman tadi? Dan kadang-kadang mereka ini, ulama-ulama ni, mereka telah sampai darjah mujtahid. Mereka telah sampai kepada darjah ijtihad. Maknanya boleh mengeluarkan hukum boleh mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, mengistimbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dan berdasarkan kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh ulama lah, berdasarkan hukum tadi dan kaedah-kaedah yang telah digariskan. Jadi kefahaman, jadi tak semua orang faham. Jadi kalau kita kata baca ni, apa kamu faham? Itu tak boleh, itu salah. Bertanya sedemikian adalah salah. Bertanya sedemikian tadi adalah salah. Sebab kita bukan orang yang mahir dan bukan orang yang ahli dalam mengatakan sesuatu. Bila satu orang doktor, dia bertanya masalah, jadi bila kita bagi pihak ustaz, kita pun nak melontarkan lah, kita nak lontarkan pendapat kita. Dia kata, Ustaz, dalam bab ni Ustaz tak mahir dan bukan dalam bidang Ustaz. So dalam bidang ni Ustaz tak boleh memberi pandangan. Tak cuma dengar je, sebab ini kedoktoran ni bidang kami, Ustaz tak tahu. Jadi setiap orang dia ada bidang masing-masing. Setiap orang dia ada bidang masing-masing. Boleh faham dia ada bidang masing-masing. Jadi orang bidang itulah yang akan bercakap. Jadi orang engineer tak benarkan kita bercakap, sebab kita bukan bidang engineer. Orang architecture dia tak benar kita cakap, ustaz lah cakap, sebab kita bukan bidang architecture. Dan orang-orang engineering, kejuruteraan, dia tak benar kita cakap, sebab kita bukan bahagi kejuruteraan. Orang-orang pilot, dia tak benar kita cakap, sebab kita bukan orang pilot. Tapi agama semua orang nak cakap, semua orang nak bagi pendapat. Walaupun dia seorang pilot, walaupun dia seorang peguam, walaupun dia seorang jurutera, walaupun dia seorang doktor, walaupun dia seorang accountant. So dia rasa dia nak cakap, dia rasa dia ada hak untuk cakap dalam bidang ni, dalam bidang agama. Sedangkan kalau bidang masing-masing, dia tak benarkan kita bercakap, sebab dia kata kita bukan ahlinya dan kita tidak boleh mengeluarkan sesuatu pendapat sebab kita bukan mahir dalam bidang tu. So kita akurlah, kita kata okey, kita tak boleh nak buat beritahu.
benda-benda tak. Tapi bila bersangkut dengan hukum, perlu tanyalah. Tapi kita akurlah, sebab kita bukan bidang tu. Kita bukan ahli dalam bidang tu. Kalau kita bukan dalam lawyer, kita bukan ahli dia. So kita tanyalah. Jadi Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanyalah ahli ilmu. Jadi maksudnya menghukum ahkam yang bersangkut paut dengan agama. Tapi sekarang dah jadi viral dalam masyarakat, ialah semua orang nak mengeluarkan pendapat dia sendiri. Hatta walaupun dia bukan ahlinya dalam agama, tapi mungkin dia terlibat tak secara langsung atau secara langsung dalam ilmiah, hanya sekadar mendengar atau menjadi pengikut atau membaca daripada bahan-bahan yang telah disediakan oleh sesuatu golongan. Mungkin dalam bacaan tu dia boleh faham, tapi dia bukan ahlinya, dia bukan bidangnya, maka dia tidak boleh bercakap dalam perkara tadi, khususnya dalam agama. Dia bukan ahli, dia bukan bidang, maka dia tak boleh bercakap lah. Ahli dia lah kena bercakap. Begitu. Jadi bagi mereka, jadi soalan ni orang ahli faham. Jadi bila soalan ni ditanya, inna nakunu wara'al imam. Jadi apa yang difahami oleh dalam mazhab Syafi'i, sebab dia ahli. Kita faham, kalau mungkin kita kata faham kita betul. Betul lah pada peringkat, tapi lama-lama dia akan jadi salah, sebab dia bukan ahli dan dia bukan mahir, bukan setakat ahli dan dia bukan mahir dalam bidang tu. Mengaji pun tak, nahu pun tak tahu, syarah pun tak tahu mana, balaghah ma'ani tu jauh sekali. Takkan dia nak faham kedalaman Al-Quran dan hadis Nabi kecuali ahlinya. Jadi tengok, bila ahli dia faham lain. Jadi ni orang ni, dia kata ni ulama ni pun boleh keluarkan pendapat dia, orang ni pun boleh keluarkan pendapat dia. Sebab dia boleh keluarkan pendapat kerana dia ahli. Pertamanya saya contoh tadi, kenapa orang tu dia benarkan dikeluarkan pendapat? Sebab dia ahli. Kenapa dia larang kita tak bagi pendapat? Dia kata, Ustaz duduk diam, Ustaz tak tahu, bukan bidang Ustaz. So kita diamlah, sebab kita bukan bidang kita. Jadi pendapat itu dikeluarkan. Jadi daripada pertanyaan tu, inna nakunu wara'al imam, kami ni duduk belakang imam. Apa yang difahami oleh mazhab Imam Syafi'i ialah ada duduk belakang imam, perlu tak baca? Sebab imam tu baca Fatihah. Apa perlu tak kita baca? Itu pertanyaan tadi nak menunjukkan bahawa perlu ke baca atau tidak. Tapi Imam Abu Hanifah dia faham lain. Dia kata apa? Sabdaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu bersalahan dengan amalan selama ini. Kerana dia pendapat, mereka berpendapat bahawa pertanyaan itu menunjukkan orang yang bertanya soalan sedemikian biasanya tak baca. Dia nampak jauh kan sikit, tapi dia ambil jarak jauh lah. Kita kata, kita kan duduk belakang imam, biasa kita tak baca. Lain lah. Biasa kita tak baca. Dia kata, kita kan duduk belakang imam, perlu tak kita baca? So dia dua benda yang ditakbir secara berbeza. Kita kan duduk belakang imam, perlu tak baca? Sebab Fatihah tu wajib, Fatihah tu kena baca. Kalau tak baca tak sah. Perlu ke baca atau tidak perlu ke baca? Yang difahami oleh Imam Hanifah, kita biasa kan tak baca duduk belakang imam. Tapi dia panjang sikit lah, dia kena takwil tu panjang sikit. Tengok dia takwil macam mana. Jadi mereka berpendapat bahawa pertanyaan itu menunjukkan orang yang bertanya soalan sedemikian biasanya tidak membaca Fatihah. Sabdaan Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu bersalahan dengan amalan dia selama ni. Dia tak baca dan kita duduk belakang. Kerana itulah dia bertanya, solat di belakang imam pun perlu baca juga ke? Dia kata, nak baca apa? Solat belakang imam tu perlu baca ke? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab ulama Syafi'i menyatakan bahawa tidak semestinya maksud dia sudah mengetahui. Bahkan biasanya orang yang bertanya itu dia tidak mengetahui kerana kaedahnya majhulati insaniyah aksaru min ma'lumihi.
Jadi maklumat lah. Maklumat pun boleh, majhulat. Jadi yakni pada seorang manusia perkara yang tidak diketahui lebih banyak daripada perkara yang diketahui. Jadi kita kata, Syafi'i kata bahawa tidak semestinya maksudnya dia sudah tahu. Tak semua orang tahu. Bahkan biasanya orang bertanya tu sebab dia tak tahu. Tapi ada juga orang bertanya kerana nak uji. Tapi sahabat ni kebanyakan mereka bertanya sebab dia tak tahu. Sebab banyak manusia majhul dia. Benda yang manusia tak tahu ni lebih banyak daripada perkara yang dia tahu. Kalau dia sudah mengetahui dan dia masih bertanya, maka maksudnya dia ingin menguji orang yang ditanya itu. Sedangkan perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh sahabat kerana nak menguji Nabi. Iqra' biha fi nafsik. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa maknanya tadabbur. Iqra' maknanya tadabbur, makna ayat Al-Quran dibaca. Syafi'i kata bahawa tadabbur dan fikir akan makna Al-Quran terhasil dengan membacanya sendiri. Dia licin dah jalan dia tu. Macam mana dalil ulama tu pandai dia kata. Okey, tadabbur dan fikir. Bila tadabbur dan fikir? Bila kita baca. Bila kita baca, kalau orang lain baca, jangan kita tadabbur. Macam saya duduk baca. Saya yang nak kena fahamkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu dah tuan-tuan dengar ke tak saya kan. Tapi tuan-tuan duduk dengarlah sebab tuan-tuan dah istiqamah duduk dalam majlis ini sebab nak tahu. Dengarlah, beri perhatianlah. Tapi kadang-kadang mengantuk juga. Kalau ustaz mengantuk, kalau saya mengantuk, saya menguap saja depan tuan-tuan. Saya tak boleh tidur. Kalau saya tidur, macam mana saya nak cakap? Tapi tuan-tuan kan selalu dengar. Tuan-tuan dan puan-puan ni dengar saya. Saya pun tak nampak pula puan-puan dan tuan-tuan ni. Tuan-tuan tidur pun tak tahu. Sambil berbaring tak tahu dengar. Sambil tuan-tuan berbaring ke tak? Duduk dengan baik ke? Macam mana duduk? Macam saya duduk atas kursi, tawajuh. Tuan-tuan tak tahu lah. Saya tak tahu lah dengar macam mana tu. Sambil tidur ke, belunjuk kaki ke. Tadi kita kena jagalah adab dia. Dalam belajar ni duduk dengan baik, berwuduk, tawajuh, dengar dengan memberi perhatian. Berbeza. Jadi gitu. Ada dua komputer. Saya ni dua, satu PC satu banyak-banyak dan satu kamera lagi depan saya. Tiga semua saya kena tengok. Jadi macam tu. Allahu Akbar. Okey, dengar sambil tulis tak apa. Itu maksudnya dalam kita belajar. Dengar dan tulis, bukan dengar saja tak. Dengar benda yang perlu kita dobit. Dobit tu maknanya tuan-tuan perlu, puan-puan, dan kadang-kadang saya sebut tuan-tuan saja. Jadi maksudnya puan-puan pun adalah di situ. Jangan rasa kecil hati pula. Ustaz sebut tuan-tuan aja, tak sebut puan-puan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sekali. Okey, jadi dia misalnya tadi. Jadi tadabbur akan terhasil bila kita membaca sendiri. Tuan-tuan pun akan tulis, dobek, masya-Allah. Misalnya seperti seorang yang selalu pergi ke satu tempat dengan menaiki. Tidak dapat hanya mendengar bacaan orang lain. Misalnya seorang yang selalu pergi ke satu tempat menaiki kereta tetapi tidak pernah memandunya sendiri, maka dia tidak akan dapat mengingati jalan ke sana walaupun sudah 10 tahun berulang alik. Ni dalil logik lah. Walaupun kita dah ada dalil nas, tapi dalil akal tu dalil logik lah. Sekarang kan kita tak pernah drive situ. Tanyalah orang tanya isteri kita duduk sebelah yang tak pernah drive tu. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Kalau kita suruh dia bawa sendiri, dia tak boleh nak bawa sebab dia tak tahu pun. Sebab dia tak tahu.
Dia tak tahu pun. Ada sekarang ni, kita kan pakai Waze. Kita pakai Waze dah. Ataupun kita pakai apa? Kita pakai Waze ke, tak kisahlah, Pak Waze ke kita pakai. Ataupun kita pakai map ke. Maksudnya kita dah beri tumpuan itu. Tapi kita 2-3 kali kita pergi, jangan kita cuba pakai Waze. Kita tak ingat sebab kita tak pandu sendiri. Sebab kita tak pandu sendiri. Jadi tawajuh tu tak akan datang selagi kita tak baca sendiri. Tadabbur tu tak baca. Tadabbur tu tak akan datang. Fikir tu tak akan datang selagi kita tak baca. Saya nak pergi beli apa tau di bandar, di apa ni, Taman Datuk Harun, Taman Tun Dr. Ismail. Nak pergi TTDI, nak pergi beli satu makanan. Pakai Waze, nak cepat pakai Waze. Dah berapa puluh kali pergi, tapi tak bawa Waze. Tersilap jalan pula. Sebab kita tak pernah memandu. Mandu sendiri pun tapi dah pakai Waze. Otak kita tak setting dah. Sebab kita tak buat kerja tu sendiri. Begitulah. Okey. Haza baini wa baina abdi. Haza baini wa baina abdi. Ini perjanjianku. Ini perjanjianku. Ini perjanjian hambaku denganku. Maksudnya ialah hambaku telah membuat perjanjian denganku. Aku ingin lihat adakah dia menyempurnakan janjinya itu atau tidak. Aku ingin lihat adakah selepas solat dia meminta kepada selain daripadaku. Jadi jika seorang itu meminta kepada selain daripada Allah, maka dia tidak akan menyempurnakannya. Terpulanglah kepada Allah ingin menerimanya ataupun tidak. Haza baini wa baina abdi. Ini perjanjianku, perjanjian hambaku denganku. Haza baini, perjanjianku di antara aku dan hambaku. Ada satu perjanjian. Perjanjian apa? Kita kata kita tak nak minta dengan siapa kecuali dengan Allah. Kita tak nak minta dengan siapa kecuali kita minta dengan Allah. So, lagi seterusnya, hadis ke-824 kurungan 3. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhum kanu yaftatihuna as-salah alhamdulillahi rabbil alamin. Rawah Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memulakan solat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini dalil mazhab Hanafi dan mazhab Hambali bahawa ta'awuz dan bismillah dibaca dengan sirri. Mazhab Syafi'i menjawab bahawa apabila mengatakan basmalah ialah satu juzuk daripada Fatihah, maka bila Fatihah dibaca dengan jahri, maka basmalah juga hendaklah dibaca dengan jahri. Dia kata bismillah saja baca, alhamdulillahirabbil alamin saja baca, tak payah baca bismillah. Kita kata dah bismillah tu pada awal lagi dia adalah sebahagian Al-Quran, maka dia dibacalah dalam Al-Quran, dibacalah di dalam sembahyang tu, waktu sembahyang jahri, dengan jahri. Di akhir Fatihah, malaikat turut mengaminkan bacaan Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-825. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقالوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا اللفظ للبخاري ولمسلم نحوه وفي الأخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam menyebut amin, hendaklah kamu semua turut menyebut amin. Sesungguhnya barang siapa yang sebutan aminnya berserentak bersama amin para malaikat, dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat yang lain, satu riwayat Nabi bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian ucaplah amin, kerana sesungguhnya siapa yang bersamaan ucapan dengan ucapan malaikat, maka akan diampun dosanya yang terdahulu. Ini ialah lafaz Imam Bukhari, dan lafaz Imam Muslim seumpamanya. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari berkata, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pembaca menyebut amin, maka kalian ucaplah amin, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkannya. Maka siapa yang bersama aminnya dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksud muwafaqah di sini ialah amin malaikat ada dua. Maksud muwafaqah dengan amin malaikat ni ada dua. Dari segi waktu, yakni sewaktu dia berkata amin, malaikat juga berkata amin. Dari segi keikhlasan, yakni keikhlasannya seperti keikhlasan malaikat. Apabila menyebut amin, yakni jangan ucap amin sebelum atau selepas imam mengucapnya. Bahkan apabila imam ingin mengucap amin, maka ucaplah bersama imam. Jadi kita amin kuat, amin bijahri. Mazhab lain tak amin bijahri. Kadang ramai banyak masjid-masjid sekarang kita semayang amin pun tak kuat dah. Banyak ghalib kepada Hanafi dah. Okey. Di manakah takbir makmum dalam solat? Di manakah takbir makmum dalam solat? Hadis 826/5. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum fa aqimu sufufakum, thumma liya'ummakum ahadukum fa idza kabbara kabbiru fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Yuhibbukumullah fa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u fa innal imam yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatilka bithilka. Qala idza qala sami'allahu liman hamidah qalu rabbana lakal hamd yasma'illahu lakum. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu ingin solat, hendaklah kamu mendirikan saf-saf kamu terlebih dahulu, kemudian salah seorang daripada kamu menjadi imam. Apabila imam itu mengangkat takbir, hendaklah kamu turut juga mengangkat takbir. Dan apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim, hendaklah kamu menyebut amin. Nescaya Allah akan menerima doa kamu. Dan apabila imam itu takbir dan rukuk, hendaklah kamu juga turut takbir dan rukuk. Sesungguhnya imam itu perlu rukuk terlebih dahulu daripada kamu dan bangun terlebih dahulu daripada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka yang sedemikian itu akan menampung yang demikian. Baginda bersabda, apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, semoga Allah Taala menerima pujian orang yang memujinya, hendaklah kamu menyebut Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, hanya bagimulah segala pujian, sesungguhnya Allah menerima perkataan kami. Penerangan, fa iza kabbara fakabbiru. Apabila makmum turut mulakan takbir, bilakah makmum patut mulakan takbir? Jika selepas ra pada akbar. Jika selepas ra pada akbar, maka secara ittifaq, jika semuanya jadi sebelumnya, maka tengok apabila imam berkata Allahu akbar, iza kabbara fakabbiru. Bila makmum patut mulakan takbir? Jika selepas ra pada akbar, maka sah. Bila maksudnya, bila pada ra kepada, maknanya bila Allahu akbar,
Dia bar tu, makmum pun Allahu Akbar. Bila imam kata bar, bila imam tu habis ra tu, dia kata Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar. Dia fakabbiru. Maksudnya imam selesai dulu. Bila dah habis ra tu, bila imam habis ra, bila sampai akbar ra, baru Allahu Akbar. Gitu. Itu bi'ittifaq sah. Jika sebelum, maksudnya imam, makmum berkata sebelum imam. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa muqaranah, dia mesti sama, muqarin, sama, bersama dengan imam pada salam dan takbir tahrim, maka solat sah. Bila tu imam kata Allah, makmum kata Allah sekali, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni cara kita cakap ni macam ada belakang depan. Tapi Assalamualaikum, Assalamualaikum, serentak berkata sah bagi Imam Hanifah, sebab dia kata muqaranah. Seperti makmum mula takbir, tengok dengan imam pada salam dan takbir tahrima, masih sah solat. Seperti makmum mula bertakbir selepas imam baca alif dah, pada Allah, alif, bacaan alif pada lafaz Allah, dia dikira muqaranah dengan imam pada takbir. Jadi mazhab Hanafi. Mazhab Imam Salas berpendapat jika muqaranah dengan imam pada takbiratul ihram akan membatalkan solat. Tak boleh sama-sama Allah, tak boleh, tak sah takbir dia, batal solat dia. Muqaranah tadi. Jika muqaranah dengan imam pada salam, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad berpendapat sah. Imam salam, Assalamualaikum, dia pun tengah Assalamualaikum sekali, sah. Begitu. Sekali tu sah. Dan Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat tidak sah juga. Imam Malik ni tak sah, dia tak boleh muqaranah di dalam salam. Muqaranah di dalam takbir tak boleh. Kita kata muqaranah dalam takbir tak boleh. Dengan Imam Ahmad tak boleh muqaranah. Imam Hanafi kata boleh muqaranah. Boleh muqaranah. Dan imam, tapi cuma kita dengan Imam Ahmad, kita kata muqaranah makna sedempel. Dengan muqaranah dalam salam tak apa, tapi muqaranah dalam takbir tak sah. Imam Hanifah kata muqaranah okey dalam takbir dan dalam salam, okey. Cuma Imam Malik kata muqaranah dalam takbir dan salam tak boleh. Panjang cerita dia tu. Okey. Cuma dalil mazhab kita, kenapa kita tak boleh muqaranah pada takbir? Kenapa tak boleh muqaranah tadi? Sebab fa tadi, lafaz fakabbiru memberi makna ta'kid, ta'kid bersama tarakhi. Maksudnya terus selepas takbir imam dan tidak serentak, yakni dilewatkan sedikit. Dipanggil ta'kid ma'at tarakhi. Ta'kid, fa tu dipanggil ta'kibiyah. Fa ta'kibiyah ma'at tarakhi. Dia dalam huruf-huruf dia, huruf-huruf ataf ni pun dia ada makna perbahasan dia tadi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ni umum, Zaid datang dan kemudian Amar datang. Bila tak tahu, tapi Zaid pun datang, Amar pun datang, tak tahu. Tak tahu. Ja'a Zaidun summa Amrun. Jadi wow ni summa Amrun. Zaid datang, lepas sampai Zaid datang, tak berapa lama lepas tu Amar datang. Wow tu maksudnya tak kira lah, bila lama mana pun tak kisah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amar datang. Bila masa Amar datang lepas Zaid, tak apa lama pun tak kisah. Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang, selepas itu tak beberapa lama Amar pun datang. Ja'a Zaidun fa Amrun.
Ja'a Zaidun fa amrun, Zaid datang. Fa amrun, Zaid datang, maknanya Zaid datang masuk rumah, kaki Zaid duduk dalam rumah, kaki Ammar tu duduk luar rumah, duduk luar pintu. Kawan tu dah masuk pintu, kawan ni duduk luar pintu. Tu fa tu dia panggil takkid, segera. Tapi dia ada tarakhi, dia ada lewat sikit. Segera tapi lewat, bukan muqarin. Muqarin tu serentak berjalan. Muqarin tu diserentak, dia jalan serentak. Itu kita panggil dia muqarin. Fa ni ta'qibiyah. Summa ni tarakhi. Summa untuk tarakhi. Waw untuk jamak. Summa untuk tarakhi. Fa ni ta'qibiyah ma'at tarakhi. Muqaranah ni serentak, sehala, setujuan. Ajib bahasa Arab dia dari situ. Jadi sebab perkataan kabbara, iza kabbara fakabbiru. Di situ iza kabbara fakabbiru memberi makna ta'kid. Fa tu untuk ta'kibiyah, ta'kid bersama tarakhi. Yakni saya tulis mudah sikit, terus selepas takbir imam dan tidak serentak, yakni dilewatkan sedikit. Jadi apabila imam selesai takbir, barulah makmum mula takbir. Fadilah menyebut amin ialah memberi makna, amin ialah Allah akan menerima doa kita. Fatilka bitilka. Beberapa saat pada rukuk yang dilakukan mendahului iman akan ditampung dengan pada saat rukuk yang perlu dilewatkan sedikit sebelum bangun untuk i'tidal. Kadang-kadang dia sembahyang beriman ni, imam tu kalau dia tua, dia kata Allahu Akbar, dia Allah tu dah bunyi dah, perbuatan dia tak ada lagi. Allahu Akbar, dia dah habis dah perbuatan dia tu, tak. Bila duduk rukuk ni, dia duduk rukuk. Bila duduk takbir, Allahu Akbar, baru dia rukuk. Jadi kadang-kadang perbuatan tu dia agak lambat daripada perkataan. Kan, laju bunyi, laju cahaya lebih kuat daripada, cepat daripada laju bunyi. Begitulah juga. Jadi imam tua ni, kalau imam tua ni, dia agak lambat sedikit perbuatan dia dibandingkan dengan percakapan dia. Sebab tu dia kena faham. Jadi makmum tu kena faham lah, dan imam pun dia kena faham lah. Kadang-kadang dia buat perbuatan dulu, baru dia takbir. Supaya apa? Jangan makmum tu mendahuluinya. Okay, di situlah. InsyaAllah malam ni kita berhenti kat situ je lah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Maksud kita sambung hadis ke 827. Wa fi riwayatin lahu fi Abi Hurairah wa Qatadata wa iza qara'a fa ansitu. Dalam ayat yang lain Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Qatadah berbunyi, apabila imam membaca hendaklah kamu senyap. Hasil kita telah bahaskan. Jadi insyaAllah kita akan masuk muka-muka surat hadis ke-7 nanti, pada hari Isnin nantilah. InsyaAllah kita berehat selama 3 hari lah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi dalam hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, saya akan masukkan video kita pada episod 3, 4 dan 5 Ramadan. 1 dan 2 dah masuk. Jadi walaupun saya tak ada, nanti bila kelas tak ada, insyaAllah kita akan masukkan video yang lepas-lepas 3, 4, 5 hari Jumaat, ulangan 3, episod 3, hari Sabtu episod 4, hari Khamis, hari Sabtu, hari Ahad episod 5, insyaAllah. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita dapat kita amalkan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.